Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mustaghfirin wa ja'alna minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif ab'adus salat sab'atun. Bermula segala sunat ab'ad di dalam solat itu ada 7. Cuba tengok dia ajar solat. Alif lam sad lam waw ta marbutah. Terkadang dia ajar dengan alif lam sad lam alif ta marbutah. Apa dia yang 7 itu? At-tashhadu awwalu. At-tashahhudul awwalu. Yang pertamanya tasyahhud awal. Wa qu'uduhu, dan yang keduanya duduknya, iaitu duduk membaca tasyahud awal. Wa qu'uduhu, dan yang keduanya duduknya. Qu'uduhu maknanya duduknya, iaitu duduk membaca tasyahud awal. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan yang ketiganya membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu, dan keempat ni membaca selawat. Wassalatu, dan yang keempat ni membaca selawat. Alal ali fil akhiri, atas keluarganya, ini atas keluarga Nabi. Fil akhiri iaitu pada tasyahud akhir. Wal qunutu,
Dan yang kelimanya membaca kunut. Wa qiyamuhu. Dan yang keenam berdiri ketikanya, berdirinya pada membaca doa kunut. Wa salatu wassalam. Dan ketujuh membaca selawat dan membaca salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa sahbihi fihi, dan atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya di dalamnya, jadi di dalam kunut itu. Baik, dia kata sunat ab'ad ni ada 7. Apa dia sunat ab'ad? Apa dia sunat ab'ad? Dalam sembahyang ni ada 2 jenis sunat. Dalam sembahyang ada 2 jenis sunat. Yang pertama sunat ab'ad. Yang kedua sunat hay'ah. Eja ab'ad, alif ba ain alif dot, ab'adun. Alif ba ain alif dot, ab'adun. Sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad? Iaitu sunat yang dituntut mengerjakannya di dalam solat. Sunat yang dituntut mengerjakannya di dalam solat. Jika ditinggalkan, sunat menggantikannya dengan sujud sahwi. Jika ditinggalkannya, sunat digantikan dengan sujud sahwi. Sama ada ditinggalkan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, yakni terlupa. Itu makna sujud, itu makna sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni dia kata ada 7. Apa dia? Tulis. Sunat ab'ad ada 7. Nombor 1, duduk tahiyat awal. Yang pertama duduk tahiyat awal. Yang kedua membaca tahiyat awal. Membaca tahiyat awal ataupun tasyahud awal. Yang ketiga membaca selawat ke atas Nabi. Tidak ke atas keluarganya.
jika tertambah ke atas keluarganya, sunat sujud sahwi. Macam mana? Sunat sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak sunat sampai ke keluarga. Macam mana? Wa ala ali Muhammad. Itu tak sunat. Kalau tertambah sampai situ, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tertambah wa ala ali Sayyidina Muhammad, nanti sunat sujud sahwi. Itu ketiga. Keempat, membaca selawat ke atas keluarga Nabi. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi. Di dalam tahiyat akhir. Yang kelima, membaca kunut di dalam solat fardu subuh. Yang keenam, membaca selawat ke atas Nabi dan keluarganya di dalam membaca kunut. Yang ketujuh, berdiri semasa berdiri membaca doa kunut. Apa maksud kunut? Apa maksud kunut? Kunut ni ada beberapa makna. Antaranya makna kunut ni ikrar ketaatan diri kepada Allah. Atau mana kata kunut? Ikrar ketaatan diri kepada Allah Ta'ala. Baik, itu 7 sunat ab'ad. Baik, tadi saya kata sebut sunat dalam solat ni ada 2 jenis. Pertama sunat ab'ad, yang kedua sunat hay'ah. Apa sunat hay'ah ni? Sunat hay'ah ni ialah semua jenis sunat selain sunat ab'ad. Semua jenis sunat selain dari sunat ab'ad. Sunat hay'ah itu ada lebih kurang 200 perkara.
Setiap satunya jika ditinggalkan, setiap satunya jika ditinggalkan menjadi makruh. Tinggal jadi makruh. Sunat hai'ah jika ditinggalkan, sunat hai'ah jika ditinggalkan tidak disunatkan sujud sahwi. Tidak disunatkan sujud sahwi. Bahkan batal solat jika sujud sahwi. Baik, macam mana? Macam mana kata sunat hai'ah? Apa contoh dia? Sunat hai'ah ni banyak. Antaranya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian saktah antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Kemudian doa iftitah. Kemudian saktah antara doa iftitah dengan a'udzubillah. Kemudian saktah antara a'udzubillah dengan al-Fatihah. Kemudian membaca a'udzubillah. Kemudian ada ni tertinggal. Kemudian saktah antara a'udzubillah dan al-Fatihah. Lagi saktah antara Fatihah dengan amin. Kemudian baca Rabbighfirli wa liwalidayya sebelum amin. Kemudian membaca amin. Kemudian saktah antara amin dan surah. Kemudian membaca surah. Kemudian saktah antara surah dan rukuk. Kemudian membaca tasbih rukuk sekurang-kurangnya sekali. Sekali kurang-kurangnya. Antara kita ni kalau sembahyang seorang baca sekali. Yang pelik kalau jadi imam dia baca 7 kali. Saya khabar banyak kali ya. Jadi imam jangan baca tasbih tu panjang sampai 7 kali dia baca. Main seorang sekali je. Saya tengok kalau main seorang kalut je. Bila jadi imam, lama dia baca. Tu namanya sembahyang riak. Nak tunjuk ke orang kata dia tu jaga sembahyang. Ui.
Mayang seorang tu lah baca 11 kali, jadi imam 3 kali. Ni baca jadi imam 7 kali, mayang seorang sekali je. Ya, kali tegur lah, buat je. Kena mana imam yang riak. Satu lagi baca surah. Baca surah ni patut dan padan lah. Mayang maghrib tak payahlah panjang sangat. Mayang isyak tu baca panjang-panjang. Sunat baca surah panjang ni dalam dua solat, iaitu solat subuh dan solat isyak. Dua solat ni sunat hai'ah, surahnya panjang. Kalau solat maghrib pendek, zuhur dan asar sederhana. Ini maghrib panjang, isyak inna a'tainakal kautsar, subuh inna a'tainakal kautsar, maghrib dia tentang baca surah Baqarah, cerdik tu. Tu sebab kena mengaji kitab. Jaga molek tu. Tu sunat hai'ah antaranya. Dan sunat hai'ah lagi pada membaca surah ini, jangan kurang dari 3 ayat atau 3 waqah. Sunat hai'ah pada membaca surah itu jangan kurang dari 3 ayat atau 3 waqah. Kurang 3 ayat tak dapat pahala sunat. Lebih tak apa lah. Dan sunat lagi pada membaca surah itu, panjangkan pada rakaat yang pertama, pendekkan pada rakaat yang kedua. Maknanya pada rakaat pertama tu baca surah panjang daripada rakaat yang kedua. Jangan rakaat pertama baca inna a'tainakal kautsar, rakaat kedua baca qul a'udzu birabbil falaq. Dah jadi panjang dah, walaupun betul aturannya, susunan ayat tu dah betul dah, tapi pendek pula dah rakaat pertama. Jadi kalau nak baca inna a'tainakal kautsar, baca rakaat kedua. Rakaat pertama kena panjang pada dia. Itu sunat hai'ah. Sunat hai'ah pada bab baca surah. Dan baca surah ni, bacalah surah yang lazim kita baca, yang selalu kita baca, supaya tak terlupa dalam solat. Ni inna a'tayna pun terlupa. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di situ pula. Jadi surah yang kita nak baca, biar surah yang selalu kita baca. Sunat baca surah dalam solat ni
Sunat hai'ah kita baca pula surah yang selalu kita baca, yang kita dah mahir. Apa yang selalu kita baca? Jangan dibaca surah yang kita sendiri pun jarang baca. Sebab kita lupa. Makmum ni pun bukan rajin sangat nak tegur, malas ke. Siapa suruh dia baca surah pelik-pelik? Bukan surah tu tak pelik, surah yang dia tak rajin baca. Nak baca surah tu dia pelik sikit pada orang. Mohon nak lagu tu, nak orang pelik, nak pelik pada orang, jangan. Kalau masa solat maghrib ni, rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua baca qul a'udzu birabbin nas ke, qul a'udzu birabbil falaq ke. Dan lagi sunat hai'ah ni, sunat membaca surah menuruti tertib susunan Al-Quran. Sunat membaca surah di dalam solat itu menuruti tertib susunan Al-Quran. Jangan baca tunggang balik. Rakaat pertama baca wadduha, rakaat kedua dia bacanya wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Dah terbalik. Rakaat pertama baca alam tarakai, rakaat kedua baca was-sama'i wat-tariq. Terbalik, makruh. Dan afdal baca surah ni surah yang tamam. Baca surah ni surah yang tamam. Macam mana tamam? Ya, dia dimulai dengan bismillah, kemudian sampailah tamat ayat itu. Contohnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang tu lagi afdal daripada kita baca di tengah-tengah Quran. Kadang-kadang tak tahu punca mana. Tentu cerita perang. Cerita ayat Quran tu perang. Lepas tu dia rokok, dah rokok pula tak ada nak habis cerita. Macam tu makruh. Makruh kita macam tu. Contohnya kita baca apa? Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Potong cerita. Ayat tu potong cerita. Jadi kita kena faham lah sikit makna-makna dia. Itu antara sunat hai'ah. Apa lagi sunat hai'ah? Banyak sunat hai'ah ni. Ya. Banyak sunat hai'ah ni, banyak. Antaranya lagi takbir 7 kali pada rakaat pertama. Takbir 7 kali pada rakaat pertama. Tulislah, otak tu bukan cerdik sangat pun. Cerdik tak apa ya. Takbir 7 kali pada rakaat pertama dalam solat sunat hari raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha. Tu sunat hai'ah. Tak buat pun tak apa. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat pahala. Kalau ditinggalkan tak berdosa.
Ditinggalkan tak batal solat, sah. Cuma tak dapat pahala takbir 7 kali. Kemudian takbir 5 kali sebelum baca Fatihah. Pada rakaat kedua dalam solat hari raya. Takbir 5 kali dalam rakaat kedua pada solat hari raya. Baik, kita sembahyang raya. Mula-mula takbir Allahu Akbar. Kemudian kita baca apa? Doa iftitah. Habis baca doa iftitah, kita takbir 7 kali. Allahu Akbar. Sunat membaca tasbih antara takbir itu. Apa tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi. Kemudian sunat baca tasbihnya. Tidur. Tolong ambil selimut, kawan kita mengantuk. Dia ambil selimut, siag dia. Dia ambil selimut, dia tidur, mengantuk. Ngaji tidur. Ngaji tidur, ngapai tidur. Apa cakap dia tu? Apa? Baca tasbih antara 2 takbir dalam solat hari raya. Jadi kalau kita terlupa takbir yang 5 kali pada rakaat kedua hari raya tu, sunat solat hari raya tu, selalu orang terlupa. Rakaat pertama dia ingat, pasal rakaat pertama ingat ada. Habis baca doa iftitah, dia pun takbir Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai habis 7 kali. Lepas tu membaca surah, baca ayat, baca Fatihah, kemudian baca surah. Apa surahnya? Surah yang disunatkan baca pada raya itu ada beberapa saranan daripada Nabi. Lazimnya surah yang pendek lah, yang mudah orang ingat, iaitu surah Al-A'la. Pertama baca surah Al-A'la, tu yang afdal lah. Pada surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua baca surah Qul ya, surah Al-Kafirun. Baik. Kadang-kadang berlaku rakaat pertama dia takbir 7 kali, cantik tu. Dia naik rakaat kedua, dia terlupa.
dia terlupa takbir yang 5. Bila dia terlupa takbir yang 5 kali tu, nanti dia pergi sujud sahwi, batal sembahyang. Ada berlaku sekali dulu kat belah mana tu, orang cerita saya belah Labu ke belah mana, Pak Imam dia terlupa takbir 5 kali, dekat yang kedua dia sujud sahwi, batal sembahyang. Sebab apa jadi batal? Sebab jadi menambah rukun. Jadi kita kalau dah terlupa nak takbir rakaat kedua tu 5 kali, teruskan saja, jangan kita sujud sahwi. Dan jangan pula dipatah balik di ghostan makruh. Contohnya dia bangun-bangun tu baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Ada pula makmum belakang, Subhanallah. Pak Imam Kuning, pasal apa pula Subhanallah? Aku salah baca Fatihah ke apa? Dia tu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah Pak Imam. Sudah. Dia tak reti apa dia. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Seorang lagi makmum, belum kabur ke dia, suruh takbir, dia pening kepala. Dia pun berhenti Fatihah, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu lagi bapak punya makruh. Jadi kalau dah terlupa baca takbir yang kelima pada rakaat kedua sembahyang raya ni, dah baca Fatihah, teruskan baca Fatihah, jangan ghostan tu makruh. Dan makmum pula kalau Pak Imam dah terlupa, biarlah, diam-diam lah. Dia nak khabar kata dia tu ingat sangat dah tu, padahal bukan nak khabar kata dia ingat, dia tak reti semua. Dia nak khabar kata dia tak reti hukum. Ya, dah Pak Imam terlupa, sudah jalan je lah. Jangan disebut Subhanallah, jangan disebut Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagi Pak Imam dengar. Batal sembahyang makmum tu. Jadi kalau dah Pak Imam dah terlupa, biarlah teruslah Pak Imam. Kita nak takbir boleh tak? Boleh. Kita makmum nak takbir slow-slow. Baik. Itu kesalahan bab sunat hai'ah yang selalu berlaku dalam solat sunat hari raya, sama ada Aidil Fitri atau Aidil Adha. Tu ambil surat satu. Jadi banyak lagi sunat-sunat hai'ah dalam solat. Jadi kita faham, lain pada sunat ab'ad, semuanya sunat hai'ah. Dan sunat hai'ah ni kalau kita terlupa, tidak sunat kita sujud sahwi, bahkan batal solat kalau kita sujud sahwi. Sebab apa batal? Kerana dihukumkan menambah rukun. Baik, dia tanya, bolehkah kita baca ayat 1 hingga 10 surah Al-Kahfi pada rakaat pertama dan ayat 100 hingga 110 pada rakaat kedua masa solat isyak? Boleh, tak ada masalah. Sebab 1 sampai 10 tu adalah satu cerita yang khatam. 110 sampai 110, 100 sampai 110 tu satu cerita yang khatam.
Baik. Tapi yang afdalnya bacalah surah yang ada mulakan dengan bismillah, kemudian sampailah habis cerita dengan makna habis surah tu, macam alam nashrah laka sadrak, baca sampai habis surah lazim tu. Baik, habis. Bagaimana jika kita melakukan qada solat subuh dengan mengikut imam solat tarawih? Bagaimana dengan doa kunutnya? Dia sembahyang tarawih, Pak Imam sembahyang tarawih, dia nak sembahyang qada subuh. Jadi macam mana nak baca doa kunut? Kalau kita baca doa kunut panjang, memanglah kita akan mungkin jadi batal solat. Sebabnya kita terlambat daripada imam lebih dari 2 rukun. Jadi kalau lagu tu nak baca kunut macam mana? Dia tanya. Baca kunut pendek. Kunut ni ada 2 jenis. Satu kunut panjang, satu kunut pendek. Kunut panjang macam mana? Cuba baca Syekh Fikri. Kunut panjang. Baik. Itu panjang sangat. Kunut panjang lagu ni. Kunut. Tu kunut panjang. Kalau kunut pendek, kunut. Tu kunut pendek. Faham? Macam orang azan lah. Di sini ada 2 mazhab. Mazhab azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Itu mazhab panjang. Satu lagi, as-salatu khairum minan naum. Itu mazhab pendek. Jadi tadi dah kunut panjang, kunut pendek. Jadi baca kunut pendek. Pak Imam i'tidal, sami'allahu liman hamidah, kita pun Rabbana, sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Cepat kita angkat tangan baca du kunut. Macam mana kunutnya? Allahumma ghafirli ya ghafur. Itu kunut pendek. Allahumma ghafirli ya ghafur. Kemudian saya turunlah sujud ikut imam. Jangan terlambat 2 rukun daripada imam. Lambat 2 rukun tu dengan makna sampai Pak Imam dah masuk rukun ketiga. Pasal nak buat kunut tadi, boleh jadi batal solat. Baik, itu cara nak kunut, nak baca doa kunut. Dia doa kunut ni taklah wajib, sunat abad. Kalau kita tak buat pun tak apa. Nanti bila imam bagi salam yang pertama, kita sujud sahwi. Niat aku sujud sahwi kerana Allah. Ya. Kemudian sujud yang pertama, subhana man la yanam wa la yasfu. Kemudian duduk antara 2 sujud baca rabbighfirli. Lepas tu sujud pula yang kedua, subhana man la yanam wa la yasfu. Kemudian duduk tawarruk. Siapa-siapa yang sujud sahwi, tahiyat akhir jangan duduk tawarruk, makruh. Sunat hai'ahnya, sunatnya itu sunat duduknya itu ialah duduk iftirash. Duduk macam tahiyat awal tu.
Nanti selepas sujud yang kedua daripada sujud sahwi, barulah duduk tawarruk, duduk bersilang kaki. Kemudian bagi salam. Itu cara orang yang sembahyang subuh ikut imam sembahyang tarawih. Baik. Sembahyang apa lagu tu? Pak imam sembahyang isyak, makmum sembahyang tarawih, sembahyang subuh. Boleh tak? Boleh. Habis Pak imam 4 rakaat, kita makmum 2 rakaat je. Masa bila nak bagi salam? Baik, cara nak bagi salam tu ada 2. Macam mana? Yang pertama, setelah Pak imam duduk tahiyat awal, dia bangun masuk rakaat ketiga, makmum tadi bagilah salam. Ataupun dia sujud sahwi, pasal tadi dia tak baca doa kunut, bolehlah. Itu rakaat pertama, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini lebih afdal. Apa dia? Dia duduk tahiyat, kemudian tunggulah sampai imam pun duduk tahiyat dan memberi salam. Barulah dia pun bagi salam sama imam. Itu lagi afdal. Cumanya lamalah dia duduk tahiyat tu. Sebab nak tunggu lagi Pak imam 2 rakaat lagi, lepas tu duduk tahiyat lagi. Itu ada 2 cara bagi orang yang sembahyang. Hanya sembahyang dia tu tak sama rakaat dengan imam. Jadi boleh saja makmumnya sembahyang subuh, imamnya sembahyang isyak. Yang tak boleh kalau imamnya ialah sembahyang imam sembahyang qasar, bukan, imam sembahyang tamam, makmum sembahyang qasar. Tu tak boleh. Orang sembahyang qasar tak boleh ikut orang sembahyang tamam. Tapi orang sembahyang tamam boleh ikut orang sembahyang qasar. Sembahyang qasar tu, Syed tahu sembahyang qasar? Tahu tak? Tahu? Tahu ke tak tahu? Tahu. Apa dia sembahyang qasar? Tak tahulah. Lupa pula. Tadi tahu. Tanya apa dia? Lupa. Aduh, tak tahulah tu. Tanya orang lama, apa dia sembahyang qasar? Apa sembahyang qasar? Fadil Nur. Ya, apa dia? Itu jamak. Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Khabar tak tahu. Apa sembahyang qasar ni, Ridwan? Awak Muhammad Ridwan? Tak tahu ya? Apa dia sembahyang qasar ni, Akif? Tak tahu tak? Duduk punya lama tak tahu sembahyang qasar. Apa sembahyang qasar? Afwan. Tak tahu ya? Aduh. Apa sembahyang qasar ni, Ikram? Yang nak rembah dengan batu dak ni. Duduk ni setahun dah cerita dah sembahyang qasar apa dia dulu dia salin semua dah. Cara buat sembahyang jamak qasar mu tak ingat lupa habis ah. Aduh. Nanti belum balik dik. Kita nak cuti hari Ahad. Hari Jumaat malam 1 buat khatam Quran.
Hari Jumaat pagi tu rebus kita. Kita duduk mengaji semua rebus bulan Sabtu Periuk. Rebus semua ahli. Lepas tu air dia isi dalam botol, bawa balik minum. Dia ingat tu petua orang tu dulu. Susah sangat nak hafal kitab, nak matlaah malas, nak menghafal lagi malas, nak muzakarah lagi malas. Baik nak bagi senang dapat, rebus kitab-kitab tu, kemudian simpan air dia, minum sehari 5 kali. Dia hafal semua kitab. Petua orang dulu. Saya tak tahu jadi ke tak, try buat lah. Hari Jumaat ni semua pakai buat lah. Saya tak payah balik kitab lah, rebus. Tahu? Rebus lah. Rebus. Mayang Qasar, tak tahu. Rebus kitab besok ni, minum air. Apa semayang Qasar ni, Abid? Mayang asal yang waktu Zuhur. Cerdik. Rebus kitab kan? Rebus. Tu dia. Cerita dulu punya lama kan? Mana pergi tu Abid? Apa dia sembahyang Qasar? Tanya siapa ke dah? Semua pakai kaki tu lah. Apa dia sembahyang Qasar ni? Faris. Betuah dia tahu. Iyalah. Tu dia. Sembahyang Qasar pun tak tahu. Ni nak balik kampung ni. Nanti raya nak pergi jalan Terengganu, rumah adik-beradik dia. Tunang dulu kat Terengganu nak pergi ziarah rumah bakal pak mentua. Mak tanya, Faris, macam mana nak sembahyang Qasar? Senang je mak. Macam mana? Beli tepung 2 kilo, uli. Qasar tu. Tu sembahyang kisar, bukan Qasar. Tu kertas ambil kertas 2 orang tu. Ni ambil sat. Tu sembahyang Qasar. Apa sembahyang Qasar ni? Firdaus. Ni tidur. Apa dah Firdaus? Tak tahu tak? Tahu ke tak tahu? Geleng kepala. Saya khabar banyak kali lah. Tak tahu sebut, saya tak tahu. Jangan ada geleng-geleng. Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Sabar, saya tak tahu. Jangan ada geleng-geleng. Ngaji adab tak ada. Abang banyak kali je. Saya tanya kalau tak tahu, jangan ada geleng. Jawab saya tak tahu. Saya terlupa. Apa sembahyang Qasar? Omar, tahu tak sembahyang Qasar Omar? Geleng juga. Baru sat-sat sebut geleng lagi. Tu dia lah cerita dia. Punya pelupa apa saya pun tak tahu. Baru sat sebut dia buat balik. Cuti tambah lagi sebulan lah. Jadi 5 bulan cuti. Apa sembahyang Qasar ni Ahmad? Tak tahu. Semua pegang tak tahu lah. Siapa tahu sembahyang Qasar ni apa dia? Angkat tangan. Siapa tahu? Apa sembahyang Qasar?
memendekkan waktu. Itu pun namanya tak tahu ya. Tak tahu puasa dua. Bersusun tak tahu lah. Tak tahu tapi kata tahu. Aduh. Mana boleh mendekkan waktu? Apa semayang puasa ni Syamil? Ni kalau tak tahu aku tak erti lah. Memendekkan bilangan rakaat. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sembahyang puasa ialah sembahyang yang memendekkan sembahyang yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itulah sembahyang puasa. Cerdik. Bukan memendekkan waktu. Pendek waktu lah pun nak bagi pendek. Kain boleh lah pendek, gunting buang. Qasar maknanya kependekan, iaitu memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jangan lupa lah. Nak cerita panjang lah pula lain kali ya. Siapa ada simpan artikel solat jamak serta qasar? Siapa ada simpan? Yang saya bagi nota dulu, yang saya syarah kat sini dia salin. Siapa masih ada nota tu kat dia? Siapa ada? Kan buang habis lah. Cuti baru ni baru balik, bayar dekat mak lapik belacan, pik periuk, pik belangor. Siapa pun ada? Siapa ada angkat kan? Tak ada? Tak ada? Tu sudah mengaji je lagu ni. Cuti terus lah kot bahaya ni kan. Cuti terus lah rasanya. Mana pergi? La ilaha illallah. Saya dah beritahu lama lah. Siapa bila dah? Hasan dah? Ha? Ha? Lupa ada di mana? Saya pernah cerita dulu. Siapa pernah dengar? Saya pernah cerita bab sembahyang jamak puasa ni lengkap, komplit. Siapa pernah dengar? Saya nak tanya siapa pernah dengar? Angkat tangan. Angkat tangan elok nak tengok. Angkat tangan malah. Orang ramai. Ikram tak nak dengar. Mana dia nak dengar? Hari tu dia lari tu. Lari. Pukul 2 pagi dia lari. Hari tu lah kot kita cerita dia lari tu. Lepas tu lari. Lagi. Sudah lah. Pergi cari. Mana yang saya, yang dia kata dia pernah dengar saya sebut tu, cari balik. Cari balik, baca. Tolong bagi dekat kawan tu yang baru tu, suruh dia salin. Lepas tu baca, fahamkan. Itu bahasa paling mudah dalam dunia tu saya beritahu. Perempuan pergi cari kat kedai buku cara sembahyang jamak qasar, lengkap, komplit, ringkas dan mudah dipaham. Kalau tak boleh faham lagi kuda tu nak cakap. Kalau baca kat buku tu, usalli farduz zuhri, tuntang aku sahaja aku solat fardu zuhur. Menghimpunkan dengan solat fardu asar,
4 rakaat menjadi 2 rakaat, menjadi pula aku ini akan sebagai imam 2 rakaat kerana Allah Ta'ala tu dia panjang gila, pakai tak sembahyang. Jadi tolong cari balik. Sagi petang saya nak tengok jumpa ke tak jumpa. Saat lagi balik raya, pak mentua ajak pergi jalan, pergi Thailand. Sampai Al-Ustaz nak sembahyang Zuhur, tanya, Umat, macam mana nak sembahyang jamak qasar? Dia tok bomo. Tengok. Dia tok bomo. Nah, aku tak tahu, tak malu. Dia kata buat malu ke. Tok pondok tak hati sembahyang jamak. Hak lain tahu. Dah lah tu jawab soalan. Jika kita terlewat solat tahajud dan tiba-tiba azan subuh berkumandang, adakah perlu teruskan atau tak boleh teruskan solat tahajud itu? Teruskan saja, sebab takbir tadi sudah ada dalam waktu, maka sembahyangnya sah. Baik, habis. Sekarang ramai anak muda buat trend rambut tutup dahi. Adakah sah solatnya jika sujud dengan dahi berlapik rambutnya? Dahi berlapik dengan sesuatu ketika sujud, maka terlapiklah dahi daripada terkena lantai, maka tidak sah sujud itu, lalu tidak sah solat. Jadi kalau dahi itu terlapik dengan sehelai rambut sekalipun, dalam keadaan kita mengetahui, batal solat. Bolehkah selepas solat tahajud kemudian masuk azan subuh, kita masih boleh buat solat sunat witir? Tak boleh dah lah. Pasal apa? Sudah habis waktu witir. Waktu witir ni daripada selepas solat fardu isyak sampai masuk subuh. Bila dah masuk subuh, tak boleh dah sembahyang sunat witir. Witir ni maknanya solat penutup segala solat-solat malam. Solat witir ni ialah solat penutup segala solat-solat malam. Maka adalah orang faham, setengah orang dia faham, bila lepas tarawih dah buat solat witir, nanti bangun sahur dah tak boleh buat tahajud lagi dah. Pasal apa? Dah tutup dengan witir. Ni namanya salah faham. Sepatutnya gini maksudnya tu. Di sepanjang malam itu, solatlah beberapa jenis solat yang mampu, kemudian ditutup di akhir solat dengan witir. Itu namanya solat witir penutup segala solat malam. Tapi kalau kita sudah sembahyang witir selepas sembahyang tarawih, tiba-tiba kita balik terasa pula nak sembahyang hajat lah. Nak sembahyang hajat belum tidur. Boleh tak kita sembahyang hajat? Boleh. Tadi tu dah sembahyang witir, tak apalah tu. Nanti kena buat witir lagi sekali dah? Tak payah dah. Sebab tidak ada 2 witir dalam satu malam. Begitu juga kalau kita nak sembahyang tahajud, buatlah sembahyang tahajud. Nanti dah habis sembahyang tahajud, nak sekelas witir lah, tak payah lah. Pasal tadi kita dah buat witir
di masjid ataupun di surau ataupun sembahyang seorang selepas sembahyang tarawih tadi. Jadi boleh saja kita membuka balik malam kita dengan solat tahajud atau solat apa-apa, walaupun kita sudah menutupnya dengan witir selepas kita sembahyang tarawih. Maka jangan salah faham. Ada orang kata dah sembahyang witir, nanti tak beda sembahyang malam yang lain. Itu namanya mazhab sendirian berhad. Baik. Jika nak juga buat solat sunat, pada masa yang sama buat qada solat tiap-tiap waktu, adakah dikira hukumnya haram juga mengerjakan solat sunat? Baik, kalau kita ada sembahyang qada yang terlalu banyak, contohnya dah 50 tahun tak solat, ni masuk tahun yang ke-51 baru nak solat. Berapa umur dah? 65. Sejak akil balik umur 15 tak pernah solat, sampai 65 tahun ni baru nak solat. Mana 50 tahun dia tak pernah solat. Itu berapa ribu solat tu. Jadi orang yang macam ni ya, jangan langsung sembahyang sunat. Orang yang macam ni jangan langsung sembahyang sunat, pasal terlalu banyak sembahyang qadanya. Jadi setiap waktu hukumnya dia ni kena sembahyang qada, setiap waktu. Bukan setiap lepas sembahyang waktu dah, setiap masa. Setiap masa dia kena sembahyang qada. Bukan lepas zuhur sembahyang satu qada zuhur, lepas asar sembahyang satu qada asar, lepas maghrib sembahyang satu qada maghrib. Bukan macam tu. Itu tak apa kena tu. Nanti nak sembahyang tahajud pula, main witir pula, main tarawih pula. Tak payah. Tak payah ke qabliyah ba'diyah pun tak payah. Sebab apa? Sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, tarawih itu umpamanya sedekah. Sembahyang qada ni umpamanya bayar hutang. Mana lebih penting, bayar hutang dengan sedekah? Cerdik sembahyang tarawih lah, sembahyang itulah, sembahyang ini dah jadi haram kalau tak qada. Baik. Jadi orang yang terlalu banyak sembahyang qada, wajib dia qada sentiasa. Buka dalam kitab Kifayatul Muhtadi, tak sampai lagi bab dia. Dia wajib qada sentiasa. Yang boleh dia berhenti daripada solat qada tu hanyalah pada beberapa waktu. Apa dia? Yang pertama, waktu mencari rezeki, waktu bekerja. Yang kedua, waktu rehat ia daripada bekerja, seperti waktu tidur. Kemudian waktu ibadah yang wajib seperti solat. Kemudian selain waktu tu kena qada. Nak pergi makan ni boleh tak? Jangan. Kau pentingkan qada dulu. Nak pergi makan ni ke apa? Nak pergi mancing boleh tak? Lagi tak boleh. Makanlah apa yang ada. Sebab apa? 2 jam mancing belum tentu dapat seekor lagi pun. Biarlah kau pergi kat kedai beli saya. Pergi mancing kadang satu malam, pukul 8 malam pergi, 8 pagi balik. Buat balik apa? Buat balik bekas kosong je. Seekor ikan berjalan buang masa. Tu dia wajib qada. Qada sentiasa. Qada sentiasa, kena qada sentiasa tu hukum asal dia. Lepas qada, lepas qada, lepas qada, pok masuk waktu nak pergi kerja. Boleh dia berhenti pergi kerja dulu. Nanti balik kerja nanti makan nasi rehat kejap. Nonton TV boleh tak? Tak boleh, haram. Jadi haram dah menonton TV. Dia wajib qada. Pasal apa? Nonton TV buat apa? Nak rehat tidur lah. Habis tidur bangun qada lah. Nonton TV pula dia.
TV ustaz tengok ceramah Forum Islam, tak apa lah. Tengok Doraemon tak boleh. Pasal apa? Qada yang terlalu banyak tadi ni 50 tahun. Dia ni tak boleh langsung sembahyang sunat haram. Tak? Yang bertanya. Tapi kalau qadanya tu tak banyak, barangkali dulu ni dia pergi makan angin. Mana? Nun Jepun. Pergi rombongan seorang pun tak sembahyang. Dia seorang nak sembahyang, sebabnya kena tinggal. Jadi 10 hari pergi, 10 hari lah tak sembahyang. Maka baliklah kat sini, dia rasa berdosa besar, dia pun qada lah. 10 hari dia berapa waktu? 50 waktu. Bukan 50 tahun, 50 waktu. Maka tiba-tiba balik tu ngam-ngam lah tarikhnya tu 1 Ramadan. Jadi agak-agak 50 waktu tu mudah tak kalau dia qada? Mudah lah, tak banyak, bukan 50 tahun. Maka orang macam ni bolehlah dia qada masuk waktu solat Isya, dia pergi sembahyang Isya. Nanti Pak Imam sembahyang tarawih, dia sembahyang tarawih yang 8 rakaat. Kemudian lepas pada tu dia qada. Pasal tak rumit dia nak qada, pasal tak banyak. Itu pun satu pendapat yang tidak masyhurah. Yang masyhurahnya dia wajib juga qada sentiasa sampai habis yang 10 hari itu. Baik. Jadi siapa yang tinggal solat ni sampai 10 tahun tak solat, ya, jaga-jaga. Dia jangan sembahyang tarawih. Dia kena sembahyang qada. Melainkan dia tinggal tu tak banyak yang tak merumitkan. Tapi kalau yang banyak tak pernah sembahyang semua hidup, tiba-tiba nak tahajud, tak payah. Kau bangun tu jangan sembahyang tahajud, kau sembahyang qada. Kita sembahyang qada ni dapat 2 pahala. 1 pahala solat, 1 pahala taubat. Jadi tak payah main sunat taubat ke ustaz? Tak payah. Main sunat taubat tu sunat, main qada ni wajib. Jadi sembahyang qada tu dapat 2 pahala. Sembahyang wajib dapat pahala wajib dan pahala taubat. Jadi bab 3 solat ni dia tengok orangnya. Siapa orangnya, jenis macam mana dia tu. Tak pernah solat seumur hidup sampai 65 tahun ke, ataupun hari tu cuma 10 hari dia pergi ke Jepun tak solat. Itu 2 contoh saya buat tu. Yang kata boleh sembahyang sunat, nanti sembahyang qada pula. Lepas sembahyang fardu, qada 1 fardu. Lepas tu sembahyang sunat pula. Tu tengok keadaan dia macam mana orang ni. Tapi kalau dia sembahyang 50 tahun tak pernah sembahyang tak pernah sembahyang 50 tahun, tak usah langsunglah buat sembahyang qada, sembahyang sunat. Sentiasa dia wajib sembahyang qada. Itu kata Imam Syafi'i. Ya, orang yang sembahyang sunat ni, orang yang ada sembahyang qada ni, haram ia sembahyang apapun jenis sembahyang sunat, melainkan dia wajib mengqada solatnya sentiasa, melainkan pada waktu mencari rezeki, waktu tidur dan waktu rehat. Lain semua dia kena qada. Baik, jaga. Habis kita dekat tu satu lagi dulu, 2 lagi dulu. Baik, dia tanya, ada pendapat yang mengatakan tak perlu qada solat, hanya perlu perbanyakkan solat sunat. Macam mana dengan pendapat itu ustaz? Ramai yang ambil pendapat tu. Ya, betul.
Orang yang tak pernah tinggal solat, tak perlulah qada solat. Maka perlu banyak solat sunat. Betul lah. Tak payah kata ramai yang ambil pendapat itulah. Tak apa, ambil semua pun tak apa. Tak ada masalah. Orang yang tak ada qada, tak perlulah qada. Banyak kalah sembahyang sunat. Betul lah. Orang yang kena qada ni hanya orang yang dah tinggalkan solat. Faham tak? Tapi kalau dia tu tak pernah tinggal solat, tak perlulah qada solat. Sembahyang sunat je lah. Betul lah tu. Apa lagi masalahnya? Ini bagi orang yang ada qada solat, bertahun-tahun tak solat umpamanya, dia tu wajiblah qada. Dan tak boleh sembahyang sunat. Faham ya? Hampa faham tak? Faham? Faham tak? Faham tak apa? Kalau budak pondok boleh faham, tentu orang kat luar lagi faham. Sebab budak pondok ni special sikit. 40 kali khabar tak tentu faham. Kalau dia orang faham, orang luar pun mesti boleh faham. Cumanya begini kot. Ada satu mazhab kat Malaysia ni, dia kata sembahyang fardu yang ditinggalkan dengan sengaja, sembahyang fardu yang ditinggalkan dengan sengaja tak wajib qada, hanya wajib taubat saja. Ini fahaman kaum Wahabi. Kaum Wahabi. Wahabi dia kata sembahyang fardu yang ditinggalkan dengan sengaja tak wajib qada, hanya wajib taubat. Tapi sembahyang fardu yang ditinggalkan dengan tak sengaja, contoh dia tertidur, itu wajib qada. Ini fahaman Wahabi. Kena faham mazhab sendiri ya. Mazhab Syafi'i tidak. Tinggal dengan sengaja wajib qada dengan segera. Tinggal dengan tak sengaja wajib qada, tapi boleh dilambatkan sedikit. Contohnya sembahyang subuh, jaga dah pukul 6 suku, subuh dah ni, subuh dah, dia sambung tidur, jaga-jaga pukul 9, wajib dia bangun pukul 9 tu, wajib qada dengan segera, wajib taubat dengan segera. Bukan hanya wajib qada, wajib qada serta taubat. Jadi orang yang tinggal solat selama 50 tahun ni bukan hanya wajib qada, wajib qada dan wajib taubat. Faham tu? Jangan qada saja, kena juga taubat, minta ampun dengan Allah di atas solat yang telah ditinggalkan. Faham? Jangan jadi Wahabi. Boleh ke faham? Tak faham, tanya Allah balik. Jadi kalau kita pernah dengar orang kata sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja tak wajib qada, hanya wajib taubat, itu bukan mazhab kita Syafi'i, iaitu orang Wahabi. Ni pasal mereka baca satu buku yang ditulis oleh satu orang pengarang buku agama dari Perlis. Tajuk buku itu Sembahyang Rasulullah. Dia tulis hadis Nabi, qala Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli. Buku tu cukup popular tu dulu. Kulit dia warna biru. Ustaz Abu Bakar nama dia, Ustaz Abu Bakar Asy'ari pun. Keluaran negeri Perlis. Perlis ni tahu lah kan, Perlis Darul Wahabi. Jadi dalam buku tu dia kata solat yang ditinggalkan dengan sengaja tak wajib qada, hanya wajib taubat. Solat yang ditinggalkan dengan tak sengaja seperti tidur, seperti tertidur, wajib qada. Dalilnya tidak ada nas dari Nabi solat yang ditinggalkan dengan sengaja wajib qada. Memanglah Nabi mana pernah tinggal solat dengan sengaja.
Nabi mana pernah tinggal solat dengan sengaja, melainkan dengan tak sengaja sebab tertidur. Dalam satu kisah Nabi tertidur dalam perjalanan, jaga-jaga dah siang, maka Nabi pun qada subuh sama sahabat. Tu dia ambil dalil tu, mana ada Nabi tinggal dengan sengaja dia. Baik, kata Imam Syafi'i, babut tambih bil adna alal a'la, tu kaedah dia. Kalau yang ringan pun kena qada, iaitu sembahyang yang ditinggalkan dengan tak sengaja pun kena qada, apatah lagi kalau ditinggalkan dengan sengaja, lagilah kena qada serta wajib pula taubat. Jaga. Baik, habis. Kemudian soalan baik. Jadi orang yang ambil pendapat tadi tu, dia kata sebab ramai yang ambil pendapat tu, dia bukan kira ramai yang ambil pendapat, dia kira hang kena tahu lah tu mazhab apa, hang mazhab apa. Hang Wahhabi je. Baik. Tapak tangan beralas. Kain telekung semasa sujud, sah ke solatnya? Kita sembahyang ni pakai sarung tangan tak apa, tak ada masalah. Yang tak bolehnya dahi. Jangan dahi itu beralas ataupun berlapik. Pakai niqab ke, terlapik, tu tak boleh. Tangan tak apa, jangan kata terlapik, kau pakai sarung tangan pun tak apa. Kemudian macam mana puasa fidyah orang yang koma? Koma dah 3 tahun lebih. Adakah kita perlu bayar fidyah dan ganti puasa? Orang koma ni dia belum mati. Nama pun koma bukan. Jadi tunggu dia sihat lah dulu. Dia sedar besok ni barulah wajib ke atas dia. Kalau yang kita kena ganti kat dia ni, contohnya mak kita. Mak kita masih hidup, cuma dia koma, wajib ke atas dia? Tak wajib ke atas anak. Kalau lah dia mati, bila dia mati, barulah turun wajib tu ke atas ahli waris. Maka kewajipan tu ke atas ahli waris, anak-anak dia. Katalah dia tinggal puasa 30 hari, anak dia ada 5 orang, maka bolehlah kongsi seorang 6 hari. Ya, 3 tahun lah. 3 tahun tentulah kena ada fidyahnya. Maka bayarlah fidyahnya. Berapa hari? Begitulah seterusnya. Setelah dia meninggal, barulah jatuh wajib tu ke atas anak-anak. Kalau belum meninggal, itu masih wajib ke atas dirinya. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi saya beritahu, ada lagi satu lah. Hari Jumaat ni kita buat khatam Quran. Kemudian hari Sabtu pagi saya minta semua sekali, orang lelaki-lelaki je lah, tolong tampalkan stiker botol air khatam Quran ya. Semua sekali lelaki-lelaki. Baik. Kemudian hari Ahad. Hari Ahad tu bermula selepas subuh. Mungkin selepas subuh tu kita ada kuliah terakhir. Pukul 9 tu bolehlah masing-masing balik naik bas Yang mak ayah tak mari ya. Mak ayah mari, balik dengan ayah lah.
Kau cuba ingat. Kalau tak mari nak balik, baik naik bas. Kalau tak ada bas, basikal ada kat belakang. Bas juga, basikal. Berkenaan solat sunat 4 rakaat lepas waktu isyak, tak perlu tahiyat awal. Ada dengar dalam tazkirah. Baik. Semayang sunat sebelum dan selepas solat fardu ni ada 2 jenis. Satu semayang sunat muakkad, satu semayang sunat ghairi muakkad. Contohnya semayang sunat selepas solat fardu isyak. Semayang sunat qabliyah selepas solat fardu isyak ada 2 jenis. Yang pertama 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairi muakkad. Begitu juga sembahyang sunat sebelum fardu subuh. Ada 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairi muakkad. Sunat muakkad dan tidak muakkad. Baik, dalam mazhab Syafi'i sunat sembahyang muakkad dan ghairi muakkad ini dibuat asing-asing. Mula-mula buat dulu 2 rakaat sunat muakkad. Niatnya sama ya. Aku sembahyang sunat selepas isyak 2 rakaat. Niat itu adalah muakkad. Nanti dah habis bagi salam, bangun, sembahyang lagi 2 rakaat. Aku sembahyang sunat selepas isyak 2 rakaat. Sama dia niat dia. Cuma yang pertama jadi muakkad, yang kedua jadi ghairi muakkad. Faham? Bisa tak faham pula lah tu. Kat mana letak tak tu tulis tak oi. Lupa lah hai. Rupanya bawa balik lah bagi mak balut belacan. Mak menjaga bahasa malam, balut belacan pakai kertas putih. Habislah buku-buku tu. Faham tak? Faham? Baik, itu dalam mazhab Syafi'i sunat diasingkan. Namun tutup air tu penuh melimpah, banjir Sungai Raya ni. Dalam mazhab kita Syafi'i boleh kalau disekalikan 4 rakaat 1 salam. Ada dah tahiyat awal, boleh duduk tahiyat awal dan boleh tak duduk tahiyat awal. Kalau buat tahiyat awal, itu lebih baik. Dalam mazhab Syafi'i sunat diasingkan, tapi boleh dibuat 4 rakaat tu 1 salam. Niat dia, aku solat sunat selepas fardu isyak kerana Allah Ta'ala. Ya. Ataupun kita kata niat, aku solat qabliyah isyak 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. 4 rakaat 1 salam. Boleh tak? Boleh, tapi kurang afdal. Kurang afdal. Afdalnya asingkan. Namun dalam mazhab Hanafi, cara dia ialah 4 rakaat 1 salam tanpa tahiyat awal. Itu dalam mazhab Hanafi. Baik, habis. Jadi yang anda dengar dalam tazkirah tu betul. Yang tak betulnya tahu tapi tak buat. Tu, ambil lagi, ada soalan lagi. Jika tertelan kahak ketika solat, adakah sah solatnya? Baik, masalah sah ke tidak,
ya, kita kena pastikan dulu kahak tu duduk di mana, atas lidah ke masih dekat kerongkongan ataupun di hidung. Kalau masih di dalam kerongkongan ataupun di hidung, bukan di luar lidah, bukan di lidah, maka itu sah solat. Tapi kalau dah keluar sampai lidah dah, boleh ludah dah pun, dia tak ludah, pitelan, itu batal. Baik, fidyah puasa bagi orang tua yang dah meninggal. Jika waris tak tahu berapa lama arwah tak puasa ketika hidupnya, macam mana nak buat fidyah puasa untuk arwah? Baik, buat saja secara borong. Macam mana nak buat? Baik, kita agak-agak biasa setahun ayah kita ni tak puasa apa hari, puasa pula apa hari. Habis tak tahu, tanya mak ni. Tanya mak. Ayah lu puasa apa hari? Agak-agak sebulan Ramadan. Ayah lu kadang-kadang setahun tu dia puasa 5 hari. Kadang-kadang 7 hari. Kadang-kadang tak ada hari. Tak ada hari. Maksud dia tak puasa langsung dulu. Kadang-kadang 5 hari tu kira dah banyak dulu ni. Kadang-kadang 7 hari tu rajinnya tu. Selalunya tak ada hari. Berapa umur dia mati? Umur 89. Barangkali daripada balik ke Perangai Jalan Rutuh tak puasa. Ya aku pasal sejak kahwin dengan mak dulu ni, dia sahur. Kemudian pukul 10 dia sahur lagi sekali. Maka itulah wajah dia. Maka kalau lagu tu caranya, kita fidyahkan dia 1 tahun 30 hari. Pasal Ghalib ni dia tak puasa. Maka kita fidyahkan 1 tahun tu 30 hari. Kalau 89 tahun, tolaklah daripada akil baliknya 15 tahun. Saya nak beritahu, jangan kira 15 tahun, kira 10 tahun. Pasal apa? Pasal kadang-kadang orang cukup umur ni tak sampai 15 dah cukup umur lah. Umur 9 tahun pun dah boleh cukup umur. Kira lah daripada 10 tahun tu untuk lebih selamat. Lebih tu kira sedekah dia, pahala dia bawa ke sana, perlu sangat pada pahala. Jadi kira saja 89. Jangan kira tahun hijrah, tak jawab Masihi, kira tahun hijrah. Kira tahun hijrah lagu mana? Setiap 30 tahun Masihi bersamaan 31 lah hijrahnya. Kalau 89 bermakna tambah lagi 3 tahun. Jadi berapa? 92. 92 tolak 10 tahun, jadilah 82 tahun. Jadi 82 tahun tu kena buatlah fidyah untuk dia. Nak kira fidyah tu kena reti tu. Jangan dikira lagu ni 90 80 berapa tahun dia? 82 tahun kali 30 hari, 2700 hari, bermakna 2700 cupak. Bukan lagu tu. Dia bukan lagu tu. Dia tak lagu tu. Dia kena ada tahun, masa dia umur 11 tahun tu dikirakanlah double-nya sampai tahun ni. Berapa? Masa dia 12 tahun, 30 hari dia tinggal, double kan sampai tahun 2023. Masa dia umur 13 tahun, 30 hari, double kan sampailah tahun 2023. Berapa? Sagi campur semua sekali berapa? Mungkin dapat 100,000. Saya rasa dekat 200,000 tu. Lekir dengan ringgit, hampir 200,000 ringgit tu. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? 200,000 kan ringgit?
RM200,000 ni kami nak khobek mana? Kami bukan billionaire. Habis tu nak cari mana RM200,000? RM200,000 tu nak cari mana? Amai sini penduk saya nak cerita. Pasal cerita dalam FB ni susah. Nak kena tulis baru nak boleh faham. Nak cari RM200,000 memang tak tercari lah kita. Lainlah kalau jutawan, ya. Kalau jutawan lainlah cerita dekat apa? Dekat almari kasut dia pun dah ada RM1 lah. Tak celah-celah kasut RM1. Pergi ke almari kain pula. Angkat kain jumpa RM5,000. Angkat kain jumpa RM7,000. Satu almari tu, ya, RM20 juta. Bersatu almari. Tu letak celah-celah kain ya. Dalam bank jangan duk cerita lah. Tu orang billionaire kan. Kita ni yang muka welfare ni. Kopi O minum kedai Pak Wahab pun masuk tulis, masuk buku. Yang ni sihat susah lagu ni. Ya, kita kebanyakan kita lah. Masuklah saya seorang. Dia kena kira. Kita ambil kaedah Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Kira dia seorang tarik. Dia beli beras, ya, dalam 100 kampik ke, dia dibuat seorang tarik. Itu kaedah Imam Rafi'i. Bagi cukuplah bilangan dia sampai 200,000 tu barangkali. Yang tu kena cerita bertulis. Tidak tak faham. Saya nak kena tulis kat sebutir ke dia, baru boleh faham kaedah dia lagu mana. Ni pelajar pondok ni semua dah belajar mereka dah. Tu kaedah membayar fidyah dengan jalan, ya, kaedah Imam Rafi'i. Dan kaedah Imam Tajuddin As-Subki. Itu pengarang kitab Jam'ul Jawami', kitab usul fiqh besar dalam mazhab Syafi'i. Ya, Imam Taqiyuddin As-Subki ni dia seorang imam besar dalam mazhab kita Syafi'i yang mengarang kitab Jam'ul Jawami', kitab usul fiqh mazhab kita Syafi'i. Baik. Kita berhenti sekat dulu. InsyaAllah kita sambung. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara limasyayikhina wal muslimin ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin.